Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak dan jumpa cikgu semua? Cikgu mendoakan agar anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Okey, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi PDPR kita dengan perkara akhlak dan tasawuf. Okey, sebelum memulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan sesi PDPR kita hari ini dipermudahkan oleh Allah dan anak-anak semua terang hatinya untuk menerima ilmu yang akan cikgu kongsikan selepas ini. Mata pelajaran Akhlak dan Tasawuf. Tajuk pelajaran 6, Adab di Majlis Keramaian. Okey, anak-anak boleh rujuk pada kitab pada halaman 21 hingga 26. Okey, pengenalan. Mengadakan pertemuan sesama manusia di dalam suatu majlis bertujuan mencari ketenangan, bertukar-tukar pendapat, majlis keramaian dan lain-lain. Dianggap baik asal ada nilai-nilai akhlak sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Okey, ini pengenalan berkenaan majlis keramaian. Okey, pengertian majlis keramaian. Sesuatu majlis yang melibatkan kehadiran orang ramai sama ada di dalam keluarga, masyarakat atau lain-lain. Okey, cikgu ulang lagi. Pengertian majlis keramaian ialah sesuatu majlis yang melibatkan kehadiran orang ramai sama ada di dalam keluarga, masyarakat atau lain-lain. Okey, contoh majlis keramaian iaitu majlis perkahwinan, majlis Maulidur Rasul. Okey, itu antara contoh majlis keramaian. Okey, kita teruskan lagi. Adab-adab di majlis keramaian. Okey, yang pertama, memberi salam dan berjabat tangan. Yang kedua, memakai pakaian yang menutup aurat. Yang ketiga, berbual perkara yang berfaedah. Yang keempat, memberi ruang dan kelapangan tempat kepada hadirin yang baru sampai. Yang kelima, menjaga pandangan mata. Yang keenam, tidak membuat bising. Dan yang ketujuh, mematuhi tata cara majlis agar majlis tersebut berjalan dengan lancar. Okey, ini antara adab-adab di majlis keramaian. Okey, kita teruskan pada tajuk seterusnya. Larangan di dalam majlis keramaian. Yang pertama, mencela percakapan orang lain. Yang kedua, mencela orang lain dan berbisik hal orang lain. Yang ketiga, membuka keaiban orang lain. Yang keempat, duduk di tengah pintu dan lorong laluan. Okey, dan yang kelima, mengganggu keselesaan orang lain dengan merokok atau ketawa yang berlebih-lebihan. Okey, ini antara larangan di dalam majlis keramaian. Okey, kita teruskan lagi. Adab makan dan minum di dalam majlis keramaian. Yang pertama, membasuh tangan sebelum makan. Yang kedua, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Yang ketiga, mendahulukan orang yang lebih tua. Yang keempat, mengambil makanan yang hampir dengan kita dahulu. Yang kelima, duduk dengan tenang. Yang keenam, tidak gelojoh. Yang ketujuh, jangan melakukan perkara yang menjijikkan seperti meludah atau berkahak. Okey, yang ke-8, selesai makan, basuh tangan dan membaca doa. Okey, ini antara adab makan dan minum di dalam majlis keramaian. Okey, kita teruskan lagi dengan doa sebelum dan selepas makan. Okey, ini anak-anak dah bacalah hari-hari kan? Okey, dah tahu. Okey, jadi cikgu ulang lagi di sini. Doa sebelum makan.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan hindarilah kami dari azab api neraka. Amin. Okey, manakala doa selepas makan pula ialah Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang Islam. Amin. Okey, ini anak-anak dah mahirlah doa sebelum dan selepas makan. Okey, dan kena amalkanlah setiap kali makan dan setiap kali selepas makan. Okey, seterusnya hikmah beradab semasa makan. Okey, yang pertama, dapat mengeratkan silaturahim. Yang kedua, mendapat keberkatan dan keredaan Allah Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan akhlak Islam. Yang keempat, makanan dapat dihadam dengan baik. Maknanya makanan dapat diproses dengan baik. Yang kelima, tubuh badan menjadi sihat. Yang keenam, terhindar daripada penyakit. Yang ketujuh, menjauhkan daripada perbuatan tercela. Yang ke-8, menjaga kebersihan dan kesihatan. Yang ke-9, mencegah daripada pencemaran. Dan yang ke-10, mengelakkan daripada pembaziran. Okey, ini hikmah beradab semasa makan. Okey, kita teruskan lagi dengan tajuk seterusnya. Tajuk terakhir, akibat tidak beradab semasa makan. Okay, yang pertama, memalukan dan menjatuhkan maruah. Yang kedua, dipandang hina dan tidak mendapat keberkatan Allah Ta'ala. Yang ketiga, dibenci oleh orang lain. Yang keempat, mencacatkan majlis. Yang kelima, mengganggu keselesaan orang lain. Yang keenam, menjejaskan kesihatan dan mendatangkan penyakit. Yang ketujuh, tidak disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ke-8, menyebabkan pembaziran. Okey, ini antara akibat jika tidak beradab semasa makan. Okey, nampaknya untuk penerangan tajuk adab di majlis keramaian itu sahaja. Cikgu mengharapkan sedikit ilmu yang cikgu kongsikan di sini dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua. Okey, sekian penerangan dari cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.